Sebagai seorang manusia, kita sudah tentunya tidak sempurna. Di sebalik kesempurnaan pasti ada celah yang tak disangka-sangka. Begitulah frasa yang boleh digunakan bagi menggambarkan nasib beberapa orang pelajar jenius dari negara ini yang menjadi kebanggaan suatu ketika dahulu, namun di penghujungnya berlaku sebaliknya. Mengecewakan ada antara pelajar jenius ini jatuh ke lembah yang tak diingini serta hilang dari radar. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe dan setkan loceng kepada all untuk update video-video kami yang terbaru. Syukri Hadafi. Syukri pernah menjadi fenomena pada era 70-an ketika berusia 4 tahun. Syukri telah menunjukkan keupayaan luar biasa kerana mampu membaca dengan lancar. Kepintaran Syukri telah menarik perhatian Naib Chancellor Universiti Malaya pada ketika itu, Profesor Diraja Ungku Aziz, untuk menampung segala keperluan pembelajaran Syukri dan menjadikannya anak angkat. Kesenangan yang dikecapi Syukri telah menyebabkannya hanyut dan terus lupa diri. Akibat kesalahan disiplin yang berterusan, Syukri telah dibuang sekolah. Pada tahun 90-an, Syukri dikesan bekerja sebagai penebar roti canai. Ada yang mendakwa Syukri telah terjebak dengan najis dadah. Sufiah Yusof. Sufiah Yusof merupakan seorang jenius matematik berketurunan Malaysia tetapi menetap di United Kingdom dan memegang warga negara British. Sufiah berjaya melayakkan diri ke Kolej St Hilda, Universiti Oxford untuk mengkaji matematik seawal 13 tahun. Walau bagaimanapun, Sufiah telah 2 kali tercicir dalam pengajian ijazahnya dalam bidang matematik dan ekonomi. Selepas bercerai dengan suami yang dikahwininya ketika berusia 19 tahun, kehidupannya terumbang-ambing sehinggalah terlibat dengan kegiatan tidak bermoral akibat kesempitan hidup. Adi Putra. Suatu ketika dahulu, nama Adi Putra meniti di bibir setiap rakyat Malaysia kerana kepintarannya dalam bidang matematik. Dalam usia yang masih kanak-kanak, Adi berjaya menyelesaikan pelbagai masalah rumit dalam matematik. Adi juga ada menghasilkan 235 formula matematik dan 12 daripadanya telah pun diterbitkan dalam sebuah buku bertajuk Seni Matematik Islam. Walau bagaimanapun, kerana merasakan sistem pendidikan sedia ada tidak begitu sesuai dengannya, Adi mengambil keputusan untuk berhenti belajar di sekolah Islam antarabangsa Gombak. Tanpa sebarang sijil, sukar buat Adi untuk memasuki universiti terbaik di luar negara. Namun Adi masih lagi seorang jenius dan sering memberi ceramah di sekolah dan universiti tempatan untuk berkongsi kepakarannya dalam bidang matematik. Chiang Ti-ming. Ketika berusia 15 tahun, Chiang bukan sahaja pelajar termuda California Institute of Technology tetapi juga tersenarai dalam kalangan top 5 pelajar cemerlang. Selain itu, Chiang juga turut menjadi pelajar termuda menerima anugerah Undergraduate Student Merit Award selama 2 tahun berturut-turut. Anugerah yang diperolehinya itu melayakkan Chiang menerima tawaran 13 jenis beasiswa dari organisasi yang berbeza untuk melanjutkan pelajarannya. Chiang kemudiannya melanjutkan pengajiannya di peringkat PhD dalam bidang fizik zarah di Cornell University, New York. Namun, langit tak selalunya cerah. Tahun 2002, Chiang telah dimasukkan ke HKL selepas mengalami kemurungan dan tekanan perasaan yang kronik. Chiang akhirnya meninggal dunia pada 6 Januari 2007 di Seremban pada usia 33 tahun. Nur Fitri Azmi Nordin. Nur Fitri Azmi Nordin merupakan seorang pelajar jenius matematik dari Malaysia yang mendapat tajaan marah bagi menyambung pengajiannya di Imperial College London. Pada tahun 2015, beliau ditahan di kediamannya di Queensborough Terrace, West London kerana dikesan memiliki satu akaun internet yang telah memuat turun beribu video dan imej lucah kanak-kanak.
Pihak polis menemui komputer riba milik Fitri yang masih berfungsi bersebelahan patung kanak-kanak. Selain itu, polis juga menemui 601 buah video dan imej lucah kategori A serta beratus bahan kategori B dan C. Fitri dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dengan surat sokongan pensyarah, laporan psikiatrik dan berkelakuan baik. Fitri akhirnya perlu menghadapi 9 bulan penjara sebelum dibebaskan. Kesimpulannya, sebagai manusia kita seharusnya sedar hidup kita juga punya pasang dan surut. Setiap kejayaan yang kita miliki tidak sepatutnya disertai dengan riak. Kerana setiap kejayaan itu berlaku dengan kehendak Allah, begitulah sebaliknya.